waktu aktif entiti paranormal antara pukul 12.30 malam sampai pukul 4 pagi. Tapi kalau dia nak katakan dia betul-betul dia powerful, dia aktif pukul 2 pagi hingga pukul 4 pagi. Yang dekat Sungai Rabai tu, yang best dia masa time kita orang dah pergi rescue yang orang yang duduk berdua tu, dah selamatkan dia dan dia pun cakap dah tak nak. Time tu kru semua dah cakap dah tak mampu dah. Time nak balik, bayangkan kita berada di hutan lipo, ya. Kan keliling pokok kita semua gelap, tak ada cahaya. Tiba-tiba ada sebanyak-banyaknya cahaya yang memerhati. Ada warna ungu, warna kuning, warna merah, macam-macam warna. Macam Christmas tree. Time tu Parkinson lah, mengletar budak-budak start enjin kereta nak melarikan diri. Disebabkan pakai alat ni. Alat ni memang dia attract. Di mana pengkaji barat dia orang dah pakai. So kita pun pakai. Tapi yang saya punya ni saya dah modify. Saya letak double motor dalam ni. Jadi dia generate power lagi more powerful. Tak perlu kita nak puja-puja, kita nak seru-seru pasang colok sebab benda tu semua khurafat dan syirik. Tak perlu kita buat. Kita gunakan kaedah teknologi yang ada. Kita cuba sampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Bukan orang Melayu Islam kita saja, waimah orang yang tak percayakan Tuhan, iaitu free thinker. Okay, mereka tak percayakan Tuhan, tapi kita bagi dia data saintifik. Kita membuktikan kewujudan makhluk halus, entiti paranormal berdasarkan teknologi, pendekatan teknologi yang ada hari ini. Kita gunakan. Tak salah pun. Contoh macam ramalan kaji cuaca. Mereka meramal kajian cuaca daripada bacaan satelit. Dia bagi tahu kat kita menggunakan kaedah saintifik. Kita dapat tahu bila hujan, bila ribut, bila kena tsunami, semua tu kita tahu. Jadi dalam sudut konteks paranormal, kita gunakan alat-alat ni untuk kita detect aktiviti-aktiviti paranormal yang di mana orang cakap tempat tu berhantu, rumah saya kena kacau lah, ni kena kacau semualah. Macam-macam orang lah duduk kena kacau kan. And then ada kes di mana api misteri yang pernah menggemparkan negara kita dulu. Tiba-tiba kain baju dalam almari boleh terbakar. Benda tu kalau kita ambil sudut pandangan saintifik, mungkin daripada gas metana. Gas metana. Tapi bila kita tengok damage yang terjadi dekat dia, itu bukan gas metana. Itu adalah serangan daripada makhluk halus. Berkemungkinan dia diganggu oleh, mungkin dia disihir, kita tak tahu. Tapi normally kita orang pergi check kes macam tu, biasanya disihir lah. Biasanya, kebiasaannya. Ada orang dengki apa semua. Sebab sihir itu memang wujud. Sebenarnya, pandangan peribadi saya, sihir lebih menakutkan berbanding hantu. Kita kena faham betul-betul definisi perkataan paranormal. Para adalah separa. Benda yang half normal, tidak normal. Benda yang, sesuatu kejadian yang tidak normal. Jadi, dia bukan hanya bersandarkan hantu saja. Kita melihat juga perubahan cuaca. Kenapa tiba-tiba cuaca jadi macam ni? Jadi benda tu agak paranormal sebab benda tu tidak normal. Cuaca itu tidak normal. Contoh, kita patut musim hujan, tiba-tiba musim kemarau. Jadi benda itu tidak normal. Dan lagi satu contoh tentang binatang-binatang yang pelik. Binatang yang pelik. Contoh, betul ke kucing boleh nampak hantu? Kita cuba kaji kucing. Kita bawa kucing pergi ke lokasi yang dikatakan berhantu lah. Kita tengok reaksi dia. Saya pernah buat kajian tersebut. Dan juga paranormal ni juga daripada sudut agama Islam kita sendiri. Kita melihat agama Islam itu sendiri adalah sesuatu yang gaib. Di mana hari ini
kita melihat, kita hanya membaca mukjizat para rasul kita. Contoh, iaitu salah seorang Nabi yang sangat popular, di mana Nabi ni dia mentadbir jin dan syaitan dan juga iblis tunduk dekat dia. Dan ketika zaman tersebut, hijab dibuka. Manusia dan jin hidup bersama, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita baca sejarah dia. This is a very paranormal. Benda tu yang sangat-sangat paranormal. Okay, bila kita mengkaji tentang sejarah Nabi Sulaiman ni, istana dia dikatakan dibina oleh jin. Di manakah istana dia? Kita kaji benda tu. Dan di Indonesia, ada satu kawasan ni, dikatakan ada tembok dalam laut. Cuba bayangkan, tembok dalam laut dibina tinggi 2 km, lebar 900 meter, panjang 200 km. Mana ada manusia boleh buat binaan macam tu? Sedangkan Burj Khalifa pun baru 800 meter tinggi dia. Itu bangunan tertinggi di dunia. Jadi bila kita berbalik kepada kajian daripada sudut agama kita pun banyak berkaitan tentang paranormal. Itu yang orang dah banyak salah faham. Paranormal je hantu. No, bukan hanya hantu saja. Sedangkan kita boleh katakan kejadian-kejadian yang pelik. Kejadian-kejadian pelik, UFO, Bigfoot, and then makhluk daripada alam lain. Kita punya dimensi ni ada berapa sebenarnya? Kita kena kira. Dimensi di udara lain, dimensi di angkasa lepas lain. Kita lihat, kita di bumi dan juga di angkasa lepas. Ruang masa di antara bumi dan angkasa lepas berbeza. Angkasa lepas tak ada oksigen. Dan ruang masa di angkasa lepas itu lambat. Kita senang kata, bahasa pasar dia, kalau kita duduk dekat International Space Station tu, kita lambat tua. Sebab masa di sana bergerak lambat. Tidak seperti kita yang berada di bumi ni. Bab paranormal ni benda yang kita ambil sesuatu kejadian yang tidak logik. Dia tidak hanya bersandar terhadap entiti ataupun makhluk halus sahaja. Dia merangkumi kejadian alam semula jadi.